Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Didik TV KPM hari ini. Dalam slot menengah atas kita belajar mengenai tawaduk, menzahirkan kesucian jiwa untuk murid-murid tingkatan 5. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh dengan tajuk kita pada hari ini, jom kita lihat dahulu VT yang akan dipaparkan. Alhamdulillah, sebentar tadi kita sama-sama telah menyaksikan satu video pengajaran berkaitan dengan sifat tawaduk. Jadi Kak Syafiqah, saya teruskan pembelajaran pada hari ini. Jadi silakan. Ustaz nak minta anak murid Ustaz di studio untuk memberikan sedikit maklum balas berkaitan dengan video pengajaran yang ditayangkan sebentar tadi. Siapa nak bagi refleksi? Siapa nak bagi refleksi kepada video pengajaran tadi? Saya Ustaz. Okey, silakan. Afiq, alhamdulillah Afiq. Okey Afiq, bagaimana pendapat Afiq tentang video tadi? Video tadi menerangkan tentang seorang yang asalnya akan marah tetapi memaafkan kesalahan orang terhadap dirinya kerana sifat tawaduknya yang tinggi. Jadi mula-mula sekali Afiq dia nak marah ya Afiq Ya Ustaz. Mula-mula nak marah tapi dia memaafkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang sentiasa memaafkan walaupun dia buat apa sekalipun. Macam-macam yang Nabi Muhammad SAW hadapi. Jadi seterusnya untuk melihat kepada sifat tawaduk ini, kita melihat kepada dalil nakli sifat tawaduk. Dalil nakli sifat tawaduk. Jadi Ustaz nak minta anak murid Ustaz di talian untuk menerangkan dalil membacakan dalil nakli sifat tawaduk. Jadi siapa nak kali ini pula siapa? Siapa pula nak baca? Okey, Syukri, dipersilakan Syukri. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Riwayat Muslim. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya. Baik Syukri, boleh Syukri terangkan lebih lanjut lagi apa yang Syukri faham tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Okey, saya cuba menerangkan. Ya. Okey. Orang yang merendahkan diri kepada Allah akan diangkat darjatnya kerana menjauhi sifat angkuh dan sombong. Tetapi orang yang angkuh dan sombong akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Firaun yang merasakan dirinya seorang Tuhan. Betul dia Kak Syafiqah seperti Firaun sangat sombong Yalah. Jadi Kak Syafiqah dia punya main dia adalah mengangkat darjat ni, Allah akan mengangkat darjat. Maknanya siapa-siapa yang merendahkan dirilah kan Ustaz? Ya, merendahkan diri. Tetapi kalau siapa yang sombong, belagak sampai lupa bahawa dirinya adalah seorang hamba, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Okey. Okey, silakan Ustaz. Ustaz. Ya, Afiq. Saya ada ingat satu lagu yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Boleh saya nyanyikan? Tadi saya nyanyi lagu kan? Ya. Okey, silakan. Kenapa tak Afiq? Okey, Afiq. Lagu apa pula ni? Okey, boleh teruskan. 1, 2, 3. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Semua yang ada
Allah yang punya. Okey, mari kita tepuk tangan sikit. Ya. Semua tepuk tangan sikit bagi pada Untuk Afiq. Afiq. Alhamdulillah. Jadi Kak Syafiqah rasa nak bagi tak button tu? Boleh Ustaz. Tadi pada Syukri pun kita bagi, pada Hanin kita bagi satu. Ustaz, button yang besar ke yang kecil Ustaz? Tak kisah. Tak ikut, kisah lah. Kak Syafiqah. Afiq Afiq yang Syukri Ustaz. Afiq, Syukri. Tadi Hanin kita bagi dia satu juga. Semua dapat satu. Alright, okey. Tahniah semuanya. Tahniah Ustaz, semuanya. saya rasa lagu tadi apa yang Afiq nyanyi tu ada maksud yang besar lah Ustaz nak sampaikan. Apa ni, Ustaz? Ada maksud yang besar untuk disampaikan. Jadi sebelum tu Ustaz ulang dulu. Dia punya lirik. okey, Tapi okey. Ustaz tak nak nyanyi lagi lah. Asyik nyanyi je. Yelah. Jadi pertama, mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada, Allah yang punya. Jadi sebenarnya, kita tak ada apa-apalah, semua tu adalah Allah punya. Tapi sebenarnya Kak Syafiqah, kita nak kuatkan satu soalan kebat Kak Syafiqah. Okey. Kuat soalan kebat dan hebat. Jadi anak murid di studio dan juga di rumah sedia dengan pen dan kertas masing-masing. Sekarang sedia dan pen dan kertas masing-masing. Ustaz nak buat laju sikitlah. Okey. Jadi Kak Syafiqah, saya bacakan. Ustaz bacakan pertama soalan kebat pertama. Apakah pandangan murid-murid berkaitan lirik lagu ini dengan sifat merendah diri? Apa pandangan murid-murid berkaitan dengan lirik lagu ini dengan sifat merendah diri? Yang tadi mana milik kita tu? Okey. Jadi Kak Syafiqah, kita bagi dia masa sekejap. Bagi dia masa kejap lah. Kalau Ustaz tanya saya pun boleh juga. Itulah Kak Syafiqah. Pandangan Kalau orang sombong ni macam mana Kak Syafiqah? Kalau saya lah kan Ustaz, sebab kita faham semua ni sebenarnya datang daripada Allah. Kan? Semuanya sementara dan akan kembali pada Allah juga. Betul tak Ustaz? Betul. Walaupun harta kita banyak ke, duit kita banyak ke, macam mana ke, tapi kita tetap akan menghadap Allah SWT kan? Betul. Itu yang kita takut. Itu kita nak dengar daripada jawapan murid-murid ni Ustaz. Apa kita mereka jawab ni? Murid-murid. Okey. Kita rasa murid-murid di studio dan di rumah sudah sedia. Jadi Ustaz nak buka lah kepada siapa yang cuba angkat dulu jawapan tu masing-masing. Cuba angkat dulu, tunjuk dulu. Angkat dulu. Karangan ni Ustaz. Macam karangan. Karangan kan? Sebab dia ada soalan kebat ni. Okey, turun dulu. Turunkan dulu. Okey, Ustaz nak. Siapa yang cepat angkat tangan nak jawab? Siapa? Okey. Siapa? Miftahul. Okey, Miftahul. Okey, Miftahul boleh bacakan? Okey, boleh. Okey, pada pendapat saya, lirik lagu ini menerangkan bahawa seseorang yang merendah diri sebenarnya merasakan dirinya tidak mempunyai apa-apa. Okey, Kak Syafiqah kejap. Okey, tidak mempunyai apa-apa. Merasakan dirinya tidak mempunyai apa-apa, itu adalah isi. Tulis kat sini teruslah. Silakan. Okey, teruskan. Hal ini kerana hanya Allah yang berhak atas segala sesuatu. Hal ini kerana hanya Allah yang berhak ke atas segala sesuatu, itu adalah huraian. Jadi kalau kita dalam tu, kita akan panggil dia hash, buat letak hash lah. Okey, huraian. Okey, kemudian? Kesannya kita tidak akan bersifat sombong dan bermegah. Kesannya kita tidak akan bersifat sombong dan bermegah. Jadi itu adalah huraian lengkap. HL, huraian lengkap. Okey, kemudian? Kesimpulannya, sebagai seorang murid, saya akan berusaha untuk menjadi seorang yang merendah diri seperti mana sifat merendah diri Nabi Muhammad SAW yang dikasihi. Okey, Kak Syafiqah dia ada kesimpulan. Jadi untuk penandaan kebat ni, yang orang jadi kebat hebat dalam nama kebat pening dia tak boleh jawab. Dia mesti ada 4 elemen ni. Pertama adalah isi, huraian lengkap, kesimpulan. Jadi kita bagi Syafiqah 2 sebab dia dapat 4 markah. Okey. Ustaz, saya letak markah Ustaz? Boleh. Kurang pada Kak Syafiqah. Sebab orang yang hebat ni jawab ni. Kita letak markah ni. Okey, untuk Miftahul 1. Okey, Miftahul dapat 2. Okey, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi sebenarnya apabila kita lihat keadaan ni, kita nak melihat bagaimana sifat tawaduk ni lawannya adalah sifat sombong. Jadi Ustaz nak yang berada di talian sekarang dalam studio, siapa yang nak melakonkan watak sombong ni? Ada berlakon. Ada. Siapa tu? Siapa? Okey. Syukri. Syukri nak berpasangan dengan siapa? Dengan Miftah. Miftah, tengok tu, nak berpasangan dengan Miftah. Kita ada satu director. Siapa director? Okey, director siapa?
Saya Ustaz. Okey Afiq. Afiq. Okey Afiq, ready? Kita buat action. Okey, Director Afiq akan memulakan. Okey, ready, casting. 1, 2, action. Syukri, hari tu bulan puasa dapat khatam tak? Nampak ni, 3 kali saya hatam tau. Mif pula. Dapat sekali je khatam. Sikitnya. Tudung labuh, baca pun sikit. Okey, Yelah. cut. Macam Kak Syafiqah macam ni laser ke? Terasa pula. Terasa. Allahu akbar. Okey, terasa pula Itu maksudnya memang betul lah Betul macam lah, sombong Tapi Syukri ni tak sombong. Yelah, lakon Lakon saja. dia tu Yelah. Okey. Jadi untuk yang siwak sombong ni kita akan pergi pada kebat yang kedua. Wah, asyik kebat lagi. Ya. Sebab hari ni adalah pemasangan kebat. Ada 3 kebat Kak Syafiqah. Baik. Kak Syafiqah ready dengan tu kan? Betul, saya ready dengan markah ni nak bagi Okey. ni. Soalan ni kali ni adalah kebat spontan Kak Syafiqah. Kita Okey. nak minta jawab spontan. Tengok siapa yang boleh. Okey, soalannya adalah apakah yang akan berlaku sekiranya seorang berasa sombong dalam melakukan ibadah kepada Allah? Macam tadi kan? Dia cakap dia baca Quran apa ni Sampai 3 3 kali juzuk, khatam. Yang seorang tu turun labur pula kena habis. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa? Okey, soalannya tadi apakah yang akan berlaku sekiranya seorang berasa sombong dalam melakukan ibadah kepada Allah? Okey, jadi siapa yang nak terus jawab soalan ni di studio? Okey. Oh, Hanin. Silakan. Okey, Hanin. Saya nak cuba Ustaz, saya nak cuba. Hanin memang excited Namanya Hanin Hanania. Oh. Dahsyat tak nama dia? Dahsyat. Okey, kita Excited tengok dia tau. punya Okey, jawapan silakan. dahsyat tak? Soalannya sekiranya seseorang itu Soalannya apa? seseorang itu berasa sombong. Sekiranya seseorang itu berasa sombong kerana Dalam melakukan ibadah. dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadahnya tidak akan diterima kerana telah lari dari tujuan utama beribadah. Okey. Betul tak Ustaz? Kesimpulannya, Ada kesimpulan. kita perlulah melakukan ibadah kita hanya kerana Allah supaya ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Okey, Betul, kita tengok kawan-kawan ni, dia boleh bagi markah tak? Okey, rakan-rakan betul tak jawapan daripada Hanin ni? Betul siapa ke tak nak betul? jawab? Ustaz, Okey, Miftah. saya rasa Hanin tertinggal huraian lengkap. Oh, Hanin tertinggal huraian lengkap lah. Tertinggal huraian lengkap Okey, betul tak semua? Rasa betul tu, tertinggal huraian lengkap. Jadi Hanin dapat 3 markah, tak apalah, kita bagi 1 button pada Saya bagi Hanin. satu button ya. Okey. Smiley sikit. Okey. Alright, Ustaz. Minta maaf ni walaupun macam tu tetap 1 button. Jadi sebenarnya kita ada satu cadangan Ustaz ada satu cadangan jawapan. Jadi anak murid di studio dan rumah lihat betul-betul bagaimana cara menjawab yang tepat Sekiranya seorang berasa sombong dalam melakukan ibadah, mesti ada permulaan kata daripada soalan. Maka ianya akan menjadi penghalang besar dalam mencapai kesempurnaan iman. Jadi Kak Syafiqah 1 markah. Oh, lepas ni Kak Syafiqah mesti tiada boleh jawab. Dah Ustaz Kemudian, ajar, okey. hal ini dikatakan demikian kerana sifat sombong boleh merubah kehidupan manusia daripada mulia kepada kehinaan. Ini adalah huraian. Dan seperti sombongnya iblis ke atas penciptaan Nabi Adam AS, huraian lengkap. Jadi dalam huraian lengkap mesti ada seperti ataupun kesan ataupun implikasi. Implikasi pun boleh. Implikasi boleh. Kemudian kesimpulannya, saya sebagai seorang murid akan berusaha mengamalkan sifat merendah diri supaya iman dan akidah saya terjaga. Okey. Itulah Ustaz Okey, itu. Jadi untuk seterusnya ini tadi adalah soalan kebat yang kedua lah. Ini soalan kebat yang kedua. Okey, minta maaf. Ini soalan kebat yang kedua. Jadi ini dah contoh jawapan Ini Ustaz. ada contoh jawapan daripada soalan kebat yang kedua. Jadi itulah tadi yang telah dijawab oleh anak-anak murid kita lah. Baik, berkaitan dengan Ustaz. segmen kita pada hari ini. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan terima kasih juga murid-murid kita yang bersemangat Ustaz nak jawab soalan kebat yang pertama dan kedua tadi Ustaz kan. Ya, dia macam agak sukar tapi dia boleh Ya. jawab. Baik, itu dia daripada tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Kita nak tahu Ustaz bagaimana kalau saya nampak tadi murid-murid cerita tentang jangan sombong, jangan dengki dan sebagainya Ustaz kan. Ya. Tapi kita nak bagi berehat seketika, kita bagi peluang untuk murid-murid berehat seketika, lapangkan diri dan kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM.